Audio Jungle. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua yang hadir pada hari ini secara atas talian. Okay, selamat datang ke program Industrial Talk College Community Sabak Berenam. Okay, saya Muhammad Buhari bin Osman akan menjadi hos anda pada hari ini. InsyaAllah rancangan ini kita akan bawakan setiap secara bersiri, iaitu program Pesyarah Pelawat Industri, di mana kita akan bawakan panel penasihat industri daripada syarikat-syarikat, kemudian daripada arkitek dan engineer, dan juga daripada alumni College Community Sabak Berenam yang terdiri daripada dalam negara dan luar negara, insyaAllah. Okey, pada hari ini Alhamdulillah kita sangat bertuah kerana kita ada satu tetamu yang saya rasa sangat akan memberi inspirasi kepada kita. Kalau ikutkan beliau ini merupakan alumni College Community Sabak Berenam dan juga merupakan alumni College Community KK Kuching. Hari ini kita akan melihat bagaimana karier kerjaya beliau daripada peringkat sijil pelukis pelantun seni bina, kemudian beliau menyambungkan pengajian di peringkat diploma, kemudian beliau terlibat dengan industri, kemudian sekarang ni beliau bekerja sebagai senior BIM executive di IJM Corporation Berhad di Kuala Lumpur. Okey, jadi saya tanpa melengahkan masa, saya menjemput Khairul Anwar. Okey, Khairul Anwar, macam mana, sihat? Alhamdulillah. Assalamualaikum Cik Buk, sihat? Waalaikumsalam, sihat. Alhamdulillah. Ada kat mana tu? Saya sekarang dekat office. Maafkan saya sebab saya kena pakai mask sebab saya dekat office sekarang. So kita kena require SOP lah, kena follow. Okey, Alhamdulillah. Memang inilah kita pun agak bimbang juga sebab keadaan COVID sekarang ni kan. Okey, jadi inilah bila SOP di tempat kerja. Jadi Alhamdulillah. Jadi saya rasa tanpa meluangkan masa, saya rasa mungkin Khairul Anwar boleh cerita sedikit sebanyak tentang latar belakang asal mana Khairul Anwar ni. Okey Anwar, silakan. Okey, sebelum tu saya ucapkan terima kasihlah kepada Encik Bukhari kerana menjemput saya untuk buat industrial talk ni lah. So, untuk information, nama saya Khairul Anwar bin Jarado, asal daripada Lahadatu Sabah. So, sekarang saya sedang bekerja dengan IJM Corporation Berhad sebagai senior BIM executive lah untuk projek TRX. Okey, itu dia sedikit sebanyak lah tentang Khairul Anwar. Okey, seterusnya Khairul Anwar, sebab hari ni kita lebih pada perkongsian lah. Kalau kita tengok tajuk kita pun perkongsian mengenai tentang WBL, kemudian pengalaman kamu di industri, kemudian kita nak tengok macam mana gigihnya kamu lah daripada sijil, kemudian ke diploma, kemudian masuk ke bidang pekerjaan dalam bidang building information modelling ni. Jadi saya rasa kita mulakan dulu dengan mungkin Noah boleh ceritakan sedikit sebanyak tentang bagaimana perjalanan pendidikan Noah bermula daripada College Community Kuching untuk ambil sijil pelukis pelantun seni bina tu. Okey, Noah, boleh. silakan. Terima kasih Cik Buk. Saya mulakan dengan saya punya slide dulu. So, okey. Apa yang kita boleh lihat dekat sini, introduction. Saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Khairul Anwar bin Jarado. Dulu sewaktu saya dekat Kuching, saya adalah seorang naib yang dipertua College Community Kuching sendiri dan mengambil sijil pelukis pelantun seni bina. Dekat Kuching sendiri saya mendapat kumpul mata point 3.96 CGPA. Okey. Yang kedua, saya melanjutkan pelajaran saya dekat College Community Sabak Berenam. Di mana jawatan yang saya sandang sebelum ini adalah yang dipertua pelajar College Community Sabak Berenam itu sendiri, yang dipertua pelajar College Community Selangor, yang dipertua pelajar kebangsaan College Community Malaysia dan Majlis Perundangan Pelajar Kebangsaan. Dekat College Community Sabak Berenam saya mengambil diploma dalam Architectural Technology dan mendapat mengumpul mata sebanyak 3.95 CGPA. Okey, so permulaan saya dalam berhijrah untuk pembelajaran adalah pada tahun 2014 di mana saya mengambil keputusan untuk masuk ke dalam College Community Kuching. So dekat sini saya akan menceritakan bagaimana saya dapat masuk College Community Kuching dan apa yang saya terima dalam College Community Kuching, segala kejayaan yang saya dapat dan cabaran yang saya harungi lah. So dekat College Community Kuching sendiri saya dapat anugerah ketua pengarah dalam Convocation College Community Kuching.
Yang ni waktu konvo saya amat bangga lah juga dapat pegang title Anugerah Ketua Pengarah pada tahun tu lah. Dan saya dapat membanggakan ibu bapa saya makan bersama dengan menteri-menteri dengan macam tu lah. So yang ni sebelum konvo, saya mendapat anugerah Gemilang Kementerian Pendidikan Tinggi pada tahun 2015. Yang ni sewaktu tu saya memang dah habis pengajian. Saya berada dekat Kuching, tengah kerja dengan arkitek di Chuo. So dapat panggilan yang saya dapat terima anugerah ni. So saya fly lah jemput mak ayah saya, tapi mak ayah saya tak sempat nak datang time saya terima anugerah ni. So yang ni adalah anugerah yang saya terima dekat College Community Kuching sendiri. Dia ada banyak lagi, tapi susah nak senaraikan dalam ni lah. So ni adalah aktiviti yang saya sendiri ikut bersama Dato' Amir sendiri lah. Kebanyakannya saya ikut aktiviti bersama Dato' Amir. Keluar ke Kota Kinabalu untuk mendaki gunung, keluar ke Selangor, camp dekat Langkawi. Banyak aktiviti yang telah kami lakukan bersama. Okey, Nuah, terima kasih. Okey, itu sedikit sebanyak lah tentang perjalanan dekat College Community Kuching. Okey, jadi mungkin lepas ni kita akan tengok pula macam mana start daripada KK Kuching. Kemudian bagaimana Nuah berhijrah pergi ke College Community Sabak Bernam. So kalau tengok Nuah ni seorang yang aktif, selain daripada co-curriculum dapat 3.95, tapi dari segi kurikulum dia dapat pointer tinggi, tapi beliau juga aktif dengan Majlis Perwakilan Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar JPP dan juga aktiviti-aktiviti luar. Okay, tahniah Nuah, kita nampak lah daripada sijil tu dah dah menonjol lah tu. Okey, jadi mungkin Nuah boleh terangkan sedikit sebanyak tentang macam mana perjalanan pendidikan dan apa pencapaian yang Nuah capai dekat College Community Sabak Bernam. Okey, sebelum tu, terima kasih Cik Bok. Sebelum tu saya dah lanjutkan pengajian saya dekat Politeknik Kota Kinabalu sendiri. Akan tetapi dari zaman College Community Kuching lagi saya dah diperkenalkan dengan teknologi BIM tu sendiri daripada Encik Khairil, iaitu lecturer architecture saya dululah dekat College Community Kuching. Saya rasa impress dengan kelebihan yang kita boleh dapat dalam BIM. So saya menunggu dekat mana saya nak masuk, dekat celah mana saya nak cari untuk dapatkan pengajian BIM. Sebenarnya kos untuk pengajian BIM sangatlah mahal. So bukan semua orang boleh dapat untuk menimba ilmu dalam BIM. So dalam situasi saya belajar dalam Politeknik Kota Kinabalu, saya dapat tawaran daripada Encik Khairil lah sendiri daripada College Community Kuching untuk submit segala dokumen kepada Encik Bukhari sendiri. So time tu lah saya rasa macam happy sangat sebab tak adalah saya nak stuck dekat CAD, AutoCAD. Sebenarnya saya tak menyebelahi antara CAD dengan Revit sendiri. Dua-dua berfunction dengan yang sebenar-benar function lah. Tapi kalau tengok keadaan sekarang, BIM sekarang pun adalah salah satu requirement yang diperlukan dalam industri lah. So selepas saya tahu saya dapat tawaran untuk belajar BIM yang ada dekat Sabak Bernam, pada masa itulah saya terus drop daripada Politeknik dan masuk ke dalam Sabak Bernam sendiri untuk melanjutkan pelajaran daripada bidang BIM. Even pun Politeknik boleh dikata tinggi sikit dia punya level, tapi saya memilih bukannya level yang saya pilih. Saya pilih adalah tahap ilmu di mana kita perlukan BIM itu sendiri. Okey Cik Bok. Wah, okey. Menarik perkongsian tu sebab saya rasa kamu ambil satu tindakan yang berani lah. Meninggalkan satu kursus yang sebelum ni, kamu semata-mata sebab kamu minat dalam bidang building information modeling ni. Sekarang betul. Sebab dia macam 50-50 risky chance lah. Sama ada kita boleh berjaya dalam bidang yang baru kita nak masuk dengan bidang yang kita dah selesa. Tapi sebenarnya bila kita keluar daripada kotak yang kosong, kita dapat ilmu yang lebih banyak berbanding kita stay dalam satu kotak tu saja. Okey. Dan sekarang ni macam mana perasaan? Rasa menyesal ke rasa sangat bertuah masuk College Community Sabak Bernam?
Bagi saya sangat rasa sangat bertuah lah. Sebab biarlah banyak ilmu, lecturer banyak membantu dan industri pun sangat memerlukan BIM. Memang tak menyesal langsung. Okey Noah. Okey, mungkin Noah boleh ceritakan sedikit sebanyak lah tentang macam mana pengalaman Noah berada di College Community Sabak Berenam. Okay, Okey, boleh? So, saya melanjutkan pelajaran saya di College Community Sabak Berenam pada tahun 2014. Kalau tak silap saya November sebelum ni. And then dekat Sabak Berenam sendiri saya dapat anugerah pelajar cemerlang College Community Sabak Berenam. Yang ni waktu konvo dapat CGPA 3.95. Amat bangga jugalah sebab dapat sekali lagi membanggakan ibu bapa saya, adik-beradik, dan adik-beradik saya pun macam rasa tercabar nak follow langkah yang betul lah. Okay, yang ni saya sebagai seorang yang dipertua pelajar College Community Sabak Berenam tu sendiri. Yang ni yang dipertua pelajar College Community Selangor. Sebenarnya College Community Selangor jadi yang dipertua banyak jugalah aktiviti yang dapat dilakukan bersama dengan JPP dan YDP atau NYDP dekat college-college lain. Kita dapat mengeratkan silaturahim antara satu sama lain lah. Dan yang ni adalah yang dipertua pelajar kebangsaan College Community Malaysia. So satu Malaysia ni agak best jugalah. Kita tak boleh nak fokus on nak dapatkan title saja. Kita kena fokus on co-curriculum juga dengan pelajaran kita juga. Sebab itulah kita kena balance antara aktiviti dengan pelajaran. So kita kena pandai nak manage masa juga. Sebab masa tu emas, kata orang. Okay, yang ini pula achievement saya dapat adalah Majlis Perundangan Pelajar Kebangsaan MPPK pada tahun 2018-2019 kalau tak silap saya. Jadi Ketua Wakil College Community dan Politeknik Malaysia. Dekat sini saya Ketua bahagian seluruh College Community dan Ketua bahagian Politeknik Malaysia. So saya rasa macam alamak, saya dulu dekat Politeknik, sekarang tengok dia tak kisah di mana kita ada sekarang ni. Sebab sekarang saya dah pegang title College Community dan Politeknik Malaysia. So maksudnya tak kira lah masuk Politeknik atau masuk College Community, sebab ikut daripada minat kita sendiri dan ikut daripada rezeki yang kita ambil tu. Okay, ini adalah attachment mana aktiviti yang telah saya lakukan, anugerah apa semua. Dan kalau tengok, saya tak fokus on aktiviti saja. Saya juga fokus on hasil kerja saya sendiri dalam kelas dan juga di luar kelas. So dalam kelas sendiri kita boleh lihat saya punya presentation board sendiri saya buat macam mana, model saya. Yang ni saya pakai Photoshop untuk menghasilkan saya punya board, model menggunakan Revit dan rendering menggunakan Twinmotion. Sebelum-sebelum ni saya pernah selalu pakai Lumion, tetapi saya explore keluar untuk tahu lagi apa software yang kita boleh pakai untuk selain daripada Lumion. So saya dapat tahu saya pakai Twinmotion. Kalau nak diikut sampai sekarang saya still pakai Twinmotion untuk company. Sebab saya ingat waktu kamu belajar itu apa ni, orang lain semua pakai Lumion tapi kamu seorang je explore Twinmotion kan. Jadi baguslah kat situ kita boleh pelbagaikan kaedah rendering, kaedah pembelajaran. Jadi kita boleh buat comparison antara satu dengan yang lain lah. Okay, kemudian macam mana Noah mahirkan diri dalam building information modeling BIM tu? Kalau dari segi level of development dia, lepas tu macam mana Noah belajar dia punya coordination, kemudian bagaimana Noah explore lah. Sebab kalau kita tengok BIM ni dia detail dan betul. Macam mana dari segi Noah belajar untuk mechanical, electrical, plumbing, macam mana yang Cik Hanif yang syarah sebelum ditunjukkan pada Noah? Okay, so kalau kita nak terus direct untuk buat model, kita tak akan berjaya tau. Sebab kita akan fail daripada sudut LOD sendiri, level of detail. Dalam Revit, dia ada dua benda. Level of detail dan level of information. Level of detail, macam mana detail kita nak capai, target kita. So basically, first kita akan buat level of detail 100, LOD 100, conceptual. Untuk pergi ke 500 as build, kita kena fokus juga level of information yang ada dekat dalam LOD itu sendiri.
So benda-benda macam ni saya study. Saya buka internet, saya study macam mana, apa function LOD, apa function LOI. So bila saya dah study baru saya tahu, oh function yang ni LOD, kalau tak ada LOI tak function juga. LOD level of development, semacam mana detail item yang kita nak masukkan. LOI adalah information dekat dalam LOD tu sendiri. So dia akan confusekan dua benda kalau kita tak faham antara satu sama lain tu. So LOD penting, LOI pun penting bagi saya lah. Okey Nuah. Okey, lepas tu apa lagi pencapaian Nuah di Cosmity Sabtu 6? Ini hasil kerja? Ni hasil kerja saya. Dan ni hasil kalau boleh dilihat, yang ini adalah rendering guna Twinmotion. Susunan exterior dengan interior, ID semua memang kosong, saya yang buat sendiri. Yang ni kita kena ada kreativiti dalam diri lah. Kalau betul-betul minat, kita akan boleh tahu macam mana kita nak susun kita punya item dekat luar, landscape, dekat dalam. So ini adalah contoh hasil kerja yang saya buat lah berdasarkan interior dan exterior sendiri. Dengan yang ni juga. Yang ni adalah tempat nunggu bus station lah kiranya. Design dia ala-ala padi macam tu lah. So this design is okay jugalah bagi saya. Okay, sampai situ saja saya punya bahagian Sabak Bernam. Ada apa-apa soalan cikgu? Okay, kalau kita tengok tadi mungkin student-student yang join tengok live kita pada hari ni, kita boleh tengok macam mana Noah ni daripada start sijil kemudian diploma. Sebab saya ni untuk kita bersama lah. Kalau kita tengok macam mana cara dia managekan masa tu. Sebab Noah ni dia bukannya sahaja fokus pada akademik. Sebab kalau kita tengok result pointer dia pun waktu sijil 3.95, waktu di diploma 3.98. Okay, very cemerlang lah. Okay, kemudian selain daripada itu, kalau kita tengok dia juga aktif dengan jawatankuasa perwakilan pelajar. Maknanya dia bukanlah seorang yang study je budak net kan aja ni, tapi aktiviti kurikulum di college pun dia join. Jadi saya rasa ini adalah satu perkara yang sangat baik lah. Sebab bagaimana kita lihat Noah boleh membahagikan masa tu antara akademik dan juga co-curriculum. Sebab kadang-kadang ada pelajar dia rasa dia nak fokus pada akademiknya, tapi sebenarnya dia kena imbangkan kedua-dua perkara, barulah dia dapat capai apa yang dia ni. Kemudian yang kedua saya tengok satu poin yang sangat penting adalah kat sini adalah kita buat apa yang kita minat. Itu yang paling penting. Sebab kalau kita tengok Noah, dia berani keluar daripada bidang yang dia ambil sebelum ni di Politeknik. Dia keluar semata-mata sebab dia minat dekat Building Information Modelling ni, dan dia minat dia pun daripada sijil lagi, daripada apa yang dia ceritakan tadi kan. Jadi maknanya apa yang penting adalah kita tanamkan minat dalam diri kita untuk kita lebih berjaya dalam bidang kita ceburi. Sebab kalau ada minat, kita buat apa saja pun insyaAllah boleh berjaya kan. Okay Noah, saya rasa kita tengok dari segi pendidikan, tahniah lah kami ucapkan. Sebab memang kamu antara pelajar yang terbaik dan juga diiktiraf di Majlis Convocation. Jadi kami ucapkan tahniah lah sebab kamu antara pelajar yang kami berjaya lahirkan dalam keadaan yang dia antara graduan yang holistik kita panggil. Okay, jadi dia punya pencapaian tu, sebab kalau kita tengok Noah dia bukan biasa-biasa kan. Dia sampai ke tahap menteri. Kalau kita tengok gambar dia pun dia bersama dan sebagainya. Jadi walaupun akademik dia cemerlang, tapi dia juga aktif dalam co-curriculum. Okay, itu yang kita harapkanlah daripada semua pelajar, supaya kita secara committed dan minat dengan apa yang kita ceburi. Okay, seterusnya kita nak pergi ke lebih dalam lagi. Okay, kita dah 20 minit kita bersiaran. Lepas ni kita nak pergi ke lebih dalam lagi. Yang tadi kita nampak dalam dari segi pendidikan. Okay, lepas ni kita nak pergi kepada career Noah. Okay, bagaimana sebab kalau kita tengok di College Miti Sabak Bernam, kita ada 6 semester. Semester 1 hingga semester 4 di College Miti Sabak Bernam. Dan semester 5 dan semester 6 mereka pergi ke work based learning, iaitu WBL. Jadi daripada situ kita akan lihat bagaimana pelajar-pelajar ini berada di industri. Okey, jadi mungkin Noah boleh kongsikan sedikit berkenaan dengan perjalanan career Noah bermula daripada work based learning, apa yang Noah dapat daripada situ, apa kelebihan work based learning ni,
Jadi yang boleh bawakan macam mana Noah boleh survive kat situ di industri dengan ilmu yang dibawa daripada Coach Miti Sabanam. Kemudian Noah boleh terus ceritakan bagaimana laluan Noah sampailah menjadi senior BIM executive di IJM Corporation. Dan sekarang ni untuk pengetahuan semua, Noah dia orang yang penting dalam menguruskan menara Affinbank di TRX di Kuala Lumpur. Jadi kami di Coach Miti memang sangat bangga lah dengan pencapaian Noah tersebut. Jadi saya rasa mungkin Noah boleh terangkan sedikit sebanyak bagaimana karier perjalanan bermula daripada WBL tersebut. Okay, Silakan terima Noah. kasih Cik Bukhari. Saya teruskan dengan karier saya, kerjaya saya. Bermula daripada tahun 2018, Mitra Jaya Holdings Berhad. Kat sini saya WBL, Work Based Learning. So, saya bekerja as a BIM modeler, bekerja membantu koordinator, sometimes jadi koordinator sendiri lah dalam projek ni kita untuk bahagian MEP. Kita punya projek adalah Bank Negara Malaysia yang baru. Kalau kita boleh tengok dekat skrin, dia ada 3 phase. Dekat depan Building Ace, yang ini ASBA, yang dekat belakang adalah residential. So dekat ACE tu untuk office, dan yang ini ASBA ni untuk macam sekolah lah, tempat pembelajaran lah, sebab banyak kelas dekat dalam building ni. So dia punya disiplin dia agak tough juga. Dia punya BIM pun agak tough juga. Sebab tu kita kena belajar dulu dia punya design, baru kita boleh nak execute lah apa benda dekat dalam building tersebut. Macam kita boleh lihat sekarang ni adalah air conditioning, HVAC, electrical. Dia memang tough. Kita kena coordinate berhabis dekat sini. So agak tough jugalah kalau nak dibandingkan dengan projek-projek yang kecil. Kalau macam ni situasi dia memang kita kena communicate dengan orang atas, kita kena communicate dengan engineer, kita kena communicate dengan designer. So dalam WBL sendiri jangan takut. Pergi saja and then tanya. Kalau kita tak tanya, kita buat bodoh je, kita macam tak peduli pun, macam alah aku nak buat je pun. Kita takkan maju ke depan. Sebab benda-benda soalan penting bagi pihak industri sendiri, dan dia orang lebih suka kepada student yang suka bertanyakan soalan dan suka buat kerja lah, cuba. Walaupun dia fail, dia cuba. Itu untuk Mitra Jaya sendiri lah. Sebelum saya masuk Revit Crew, Encik Bukhari ada apa-apa nak tanya waktu WBL? Perjalanan WBL selama 2 semester di Mitra Jaya Holding Berhad kan. Okay, betul. Jadi kat sinilah bermulanya kamu untuk orang kata memahami lah bagaimana kerjaya dalam bidang BIM ni. Okay, waktu dekat WBL tu, BIM tu kamu rasa macam mana? Apa yang kamu belajar di Coach Miti ni, kamu applykan dekat industri, adakah sama ke, macam mana ke? 100% sama. Okay, dia tak 100% lah, dia 99%. Yang 1% tu adalah surrounding lah, environment yang kita pergi tu. Kebanyakannya semuanya dekat college yang kita study, kita belajar buka Revit, kita coordinate, memang sebiji sama dekat industri. Untuk menyambungkan pengajian di College Miti Sabanam dalam bidang Building Information Modeling ni memang satu pilihan yang tepat lah, sebab memang kita sentiasa menyediakan graduan yang sesuai dengan pasaran industri sekarang ni. Okay Noah, lepas daripada WBL, dalam tahun yang sama 2018, maknanya kamu terus pergi ke BIM Crew Resources. Okay, mungkin boleh cerita sikit kot macam mana ini adalah first kamu kerja kan? Okay. Ni first dapat gaji sebenar kan? Okay. Boleh cerita sikit macam mana dekat BIM Crew Resources ni? Okay, boleh. Okay, pada tahun 2018, lepas daripada Mitra Jaya, agak lama jugalah saya nak diterima kerja. Kira menganggur dalam 3 bulan ke 4 bulan. Tapi dalam masa menganggur, saya buat saya punya freelance sendiri. Meaning, saya buat projek untuk orang lain akan bayar saya. So macam itulah cara saya hidup dalam masa yang agak sukar lah bagi saya, 3 bulan tanpa kerja.
So saya usaha dalam pergi cari interview, pergi cari mana-mana company dengan memang sukarlah sebab bila kita masuk WBL kita kosong. Kita hanya ada ilmu dan kita punya transportation. Macam kalau saya bukan orang daripada Semenanjung, transportation pun agak sukar. So saya kena belajar juga transportation dekat dalam Kuala Lumpur sendiri. Ada kala saya sesat ke tempat WBL, kadang saya sesat pergi HQ. So benda-benda tu kita kena harungi lah. Banyak kita kena harungi sebelum semuanya akan berjalan seperti smooth lah, lancar. So dalam BIM Crew Resources ni, saya diterima kerja dengan Encik Firdaus Buyong. Adalah salah satu BIM company yang rasanya profesional diorang tu lebih high lagi untuk BIM. Diorang boleh coordinate, diorang boleh buat drone, flying drone apa semua untuk scan. Semua tu diorang ada. So bila kita masuk dekat company yang advance, kita tak perlukan company besar. Kita just perlukan bos dan orang team yang sikit pun tak apa. Yang penting kita dapat belajar slow dulu sebelum kita masuk company besar. So ni adalah team saya dulu. Memang sikit, tapi semuanya memang kita nampak dekat sini semua dalam skrin ni. Saya punya team semua memang high expectation yang kita boleh ni lah. Sebab basically team yang Encik Firdaus sendiri atau BIM Crew ambil adalah budak basically 4 flat ataupun alumni yang memang 3 pointer ke atas, 3.5 pointer ke atas. Tapi sekarang mungkin semua boleh masuk dah sebab dia memerlukan team. Tapi memang boleh dikatakan BIM Crew ni memang yang terbaik lah untuk start kerja. Mana Cik Firdaus dia mengajar, dia expose kita dekat benda-benda yang penting dalam industri kemudian. So waktu tu, waktu BIM Crew, saya buat banyak projek MRT bila saya dapat diterima dalam BIM Crew. So Encik Firdaus assign saya untuk buat MRT, semua MRT punya electrical. Saya pun pening juga dalam 90, dekat dengan 90 station kena buat electrical dia, electrical component. Agak pening lah, kena OT sampai tengah malam. Tapi apa boleh buat, yang memang kita punya kerja macam tu. Bila kita minat, kita tak akan rasa bosan. Bila kita minat, masa berlalu, time kita buat kerja pun sekejap je. Macam tak cukup lagi, kena extend sampai ke malam lagi. So begini, macam ni lah suasana dalam MRT station tu sendiri. Dia tak banyak, tak banyak dan tak mudah. Dia agak susah nak dikoordinate. Kat situ sajalah untuk Revit Crew. Ada apa-apa soalan Cik Bu? Okay, back tadi slide belakang tadi tu rasa macam menarik tengok ni. Okay, jadi yang inilah maknanya inilah dunia pekerjaan sebenar, betul tak Noah? Betul. Maknanya kamu akan untuk pelajar-pelajar di College Community Sabandam sekarang ni, maknanya nanti bila kamu beradik industri, kamu akan buat coordination, kemudian kamu akan buat modelling menggunakan BIM lah. Okay, dan kita tengok macam mana Noah apply kan apa yang kita dah belajar di College Community, kemudian dia applykan dekat industri. Jadi macam mana Noah rasa keadaan tu, maknanya kita, mungkin kamu struggle jugalah kan berada first kerja yang pertama ni untuk buat BIM, tapi alhamdulillah kamu berjaya untuk capai lah kan tahap yang sepatutnya tu. Okay, jadi berapa lama dekat BIM Crew ni? BIM Crew 6 bulan. 6 bulan. Lepas 6 tu bulan. Kamu terus lepas tu saya dapat tawaran dekat IJM. So saya masuk IJM lah. Sebab dia ada dia best lah kerja dekat Revit Crew. Cuma saya ada problem untuk transportation kan. So bayangkan saya dekat KL, tempat kerja saya tu dekat Wang Samaju. So saya kena tunggu bas pukul 6.30 tu dah memang keluar dari rumah, tunggu bas, lepas tu naik train, kena tukar train lagi dekat Kelana Jaya punya train. Dia memang tough lah bagi saya tak penat buat BIM tau.
Saya just penat untuk transportation saja sebab dekat KL agak sukar sikit untuk transportation. Itulah, itu yang memang Itu cabaran yang perlu diharungi ya. Mana-mana bidang pun sebenarnya bila bekerja Yes. dekat Kuala Lumpur pun dia agak inilah, itu situation yang kita alami Betul. keadaan sekarang lah di live di Kuala Lumpur. Okay, kemudian maknanya lepas habis di College Meeting Sabak Benam, Noah hanya 3 bulan saja kan kira freelance buat kerja sendiri. Ya, Kemudian betul. terus masuk ke BIM Crew. Maknanya dalam tempoh 3 bulan je Noah terus dapat pekerjaan yang pertama lah dalam bidang. Betul. Okay, kemudian selama 6 bulan di BIM Crew, ini adalah permulaan macam yang Noah sebut tadi, banyak belajar dengan BIM Crew. Maknanya yalah, kadang-kadang memang betul company yang sederhana ni lagi banyak kita boleh belajar. Betul. Banyak perkara lah kita boleh explore. Okay, lepas daripada 6 bulan di BIM Crew, Noah menyambungkan kira mula bekerja start di IJM. Start tahun bila tu? Saya start dekat IJM pada tahun 2019. Sekarang dah 2 tahun lebih dah dekat IJM. Okey, mungkin Noah boleh ceritakan macam mana pengalaman dekat IJM. Sebab yang ni IJM adalah yang company yang start 2019 sampailah sekarang kan? Betul. Okey, alhamdulillah. Okey, mungkin Noah boleh terangkan sikit macam mana keadaan di kerja di IJM. Okey, boleh. Okey. Masih Cikgu, saya teruskan dengan IJM pula ya. Okey. So, dekat IJM saya masuk pada tahun 2019 tapi bukan senior BIM executive. Saya memegang jawatan sebagai eksekutif sahaja. And then bila kita kerja dekat situ, cabaran memang banyak juga. Seperti transportation punya cabaran, saya kena pergi TRX pun agak sukar. Kita kena study building sebab yang ni high rise building and then fast track. Maksudnya fast track ni jenis projek yang laju. Dia bukan macam projek lain konvensional yang agak slow phase. Yang ni laju, memang laju. So, sekarang saya memegang jawatan as a senior BIM executive dekat IJM sendiri, di mana responsible untuk implementation 3D, 4D, 5D dan seterusnya. Okay, so dekat sini saya prepare BIM execution plan dia start daripada zero building to start sampailah as build. So ni adalah projek yang tengah naik sekarang. Kalau boleh dilihat, yang ini adalah gambar 2-3 bulan lepas. Kalau kita boleh nampak sekarang dekat TRX, semua dah naik dah. So imagine 2-3 bulan lepas rupa dia macam ni, sekarang dah fully up sampai top dah. So dia memang fast track project lah. Semua memang busy, coordinate kena betul. So basically apa yang saya buat dekat dalam ni, monitor execution plan, monitor BIM team IJM, monitor BIM team untuk subcon. So bila subcon produce BIM model, submit kepada IJM, IJM akan coordinate dan make sure tak ada clashes. Make sure approved by consultant. Make sure approved by client juga. So agak tough jugalah kita kena communicate dengan client, dengan consultant sendiri. Sebab nanti kalau korang dah masuk dalam bidang industri, bidang kerja yang macam ni, korang akan faham sendiri lah macam mana tough dia nak handle bawah dan atas dan tengah. So ini adalah BIM implementation yang saya sendiri buat dekat dalam IJM, iaitu bermulai pada model dia sendiri dengan teknologi baru yang saya implement masuk. Okay, saya akan tunjukkan satu video di mana kita menggunakan Visual Live Pro dekat dalam site. Okay, ini kalau kita boleh lihat Visual Live Pro, bila kita dah synchronize dengan model, kita just boleh link terus masuk dekat site and then directly dia akan dapat survey point apa semua tu. So dekat sini kita boleh hide lantai, kita boleh hide structure untuk lihat semua above ceiling punya services. Kalau kita boleh lihat, kita boleh pakai phone, kita boleh pakai tablet, tapi sekarang kita boleh pakai yang Google, dia bukan VR box tau, dia yang Google yang just kaca. Kita boleh nampak kita boleh nampak depan,
tembus lah, transparent punya glass lah. Apa-apa barang hazardous dekat depan kita boleh elak lah. Kalau kita pakai VR box, kita takkan nampak benda yang bahaya dekat depan kita. So apps ni dia function sebab kita boleh ukur on-site direct. Macam ni kita ukur berapa tinggi wall, 2.9 lah. Memang accurate. Jadi Noah buat sendiri semua ni kan dekat sana? Ya betul. Ini untuk coordinate ni. Ni kita panggil augmented reality. Betul. Kalau dulu augmented reality dia just based on paper dan kita just pusing paper tu kita boleh nampak dekat situ, ataupun kita pakai Lumion, kita pakai VR. Tapi VR tu hanya untuk dalam office lah. Kalau nak pergi site tu memang kalau nak pakai VR bahaya sikit lah, nanti terjatuh ke bawah ke. So dia ada teknologi sendiri untuk dekat site. Tu saja kot untuk video yang ni. Okey. So ada soalan Cik Bu? Okey, saya rasa kita ada soalan daripada apa ni? Ada penerbit tadi bagi hint, dia kata ada soalan. Okey, mungkin boleh highlight kan. Okey, mana kita ada soalan daripada Harry. Ni daripada College Community Kuching. Okey, macam mana ni pensyarah kamu lain kan? Okey, macam mana bersaing dalam dunia pekerjaan dengan graduan IPT lain, terutama universiti dan politeknik? Okey, sebab kalau kita tengok bagaimana pandangan industri kepada college community dan bagaimana kamu bersaing dengan IPT lain? Okay, basically college community yang sekarang bila kita pergi interview orang akan terus tahu, oh kamu dari college community Sabak Bernam. Sebab Sabak Bernam adalah top nombor 1 untuk BIM. Kebanyakan ilmu yang paling dalam memang dalam Sabak Bernam. So bila kita pergi interview, alah kamu college community je ke? Orang akan cakap macam tu, alah kamu college community je ke? Tapi diorang tak tahu apa yang kita study dekat dalam college community. Sebenarnya lagi dalam berbanding study diorang. Saya dah buat survey, diorang tak belajar sampai ke coordinator, coordinating model untuk buat 3 benda disiplin, Archi, MEP dan juga structure. Diorang tak buat. So saya tanya, diorang just buat basic modeling saja. Maksudnya diorang buka architectural Revit, dekat situlah diorang buat semua sekali. So basically kalau Sabak Bernam, metodologis dia memang terbaik. Dia akan bagi tahu step pertama kita kena buat macam mana, step kedua macam mana. So basically macam contoh, arkitek kita tak boleh gabung dengan structure punya model. Tapi tempat lain, saya buat survey, saya nampak ada orang yang buat model gabung. Yang tu memang tak betul lah dia punya metodologis. Bukan nak menyebelahi college community Sabak Bernam sebab saya dalam Sabak Bernam sendiri, tak. Sebab saya lagi pentingkan metodologis dia. Kita belajar setinggi mana pun, kalau kita punya langkah tak betul, memang tak betul lah kerja kita. So berbalik kepada soalan Encik Kai tadi, macam mana kita nak bersaing. Memang saingan tu memang banyak. So kita kena, macam mana nak kata orang, kita kena explain ke diorang, ke industri. Macam contoh kita kena pergi interview, kita kena lawan juga industri yang lain, kita kena lawan graduan yang lain. Memang kita zero experience sama dengan graduan lain, tapi cuba untuk fokus apa yang orang tu nak. Macam contoh orang tu nak orang yang boleh buat BIM, orang yang boleh buat ni multitasking. Cuba tunjuk dekat industri, impresskan diorang. Yang paling penting adalah interview, bukannya sijil atau apa benda semua. Yang penting interview tu sendiri, dan yang penting keyakinan diri kita boleh handle benda tu. Macam tu kita nak lawan dengan graduan lain. So kita kena ada hasad dengki sikit lah. Oh dia daripada contohlah universiti yang tinggi lah, UM ke, oh saya ni college community je. Tapi cuba impresskan kita punya interviewer. Saya mungkin college community saja, tapi based on my skill, saya boleh buat apa yang budak you dekat atas tak boleh buat. Sementara daripada tu, buktikan depan dia yang kita boleh buat.
Jangan just sembang kosong depan interviewer, bila kita disuruh buat kita blur, tak tahu nak buat. Yang penting kita prepare diri kita sendiri. Okey, rasa menarik juga tu perkongsian Noah. Mungkin Noah boleh ceritakan sikit kot pengalaman waktu temuduga dengan syarikat AJM, sebab kita pun sedia maklum AJM Corporation Berhad ni satu company yang besar lah. Jadi macam mana pengalaman first time menjalani temuduga dengan syarikat tersebut? Okay, first time tu saya kerja dekat Revit BIM Crew. So dia macam situasi poli dengan sahabat bernam lah. Ui, aku dapat tawaran ni, aku nak pergi ke tak ni? Tempat ni syok dah dekat BIM Crew. Tempat ni best dah. Tapi IJM boleh expand kita punya experience. Jadi bila saya dipanggil untuk interview, saya pergilah. First interview dekat HQ diorang dekat PJ. Time tu memang saya stuck juga. Macam mana saya nak pergi HQ sedangkan jalan dekat KL pun saya tak tahu. Nak naik train mana, saya kena kaji, saya kena study. Memang tough. So, bila saya dah pergi tempat interview, itu interview first. Dia ada 3 kali interview. Kalau tak silap saya, 3 kali interview. Baru boleh lepas. Banyak lagi graduan yang masuk, banyak lagi pekerja BIM yang masuk. Tapi Alhamdulillah saya diterima oleh IJM untuk kerja dengan diorang lah. Memang interview yang first tu memang tough. Diorang akan kaji selidik, tanya soalan, kenapa berhenti? Kenapa tak masuk dekat sini? Dia tengok kerja-kerja saya dekat college, dia tengok kerja-kerja saya sebelum ni dekat office lama. So, kita kena prepare diri kita untuk interview. Okay, itu interview first. Saya tak yakin lagi saya dapat masuk sebab saya ada banyak interview, banyak tawaran lagi daripada company lain, daripada Minhad dekat Singapura. Yang dekat Singapura pun saya dapat tawaran juga tapi saya tak sanggup nak pergi sebab saya tak ada berbekalkan dengan transportation. Satu, saya tak ada. Kewangan nak sewa, saya dah Google sewa dekat Singapura pun memang kena berpuluh ribu ada lah untuk deposit sewa rumah apa semua. Itu yang saya fikir tak apalah, saya masuk dekat company yang dekat Malaysia dulu lah. Sementara tu kalau boleh expand keluar, saya nak keluar. Lepas tu saya tolak tawaran dekat company China, saya tolak tawaran dari company yang lain sebab saya nak masuk IJM. Kenapa saya nak masuk IJM? Sebab dulu ayah saya kerja dengan IJM. So dia tahu. So benefit IJM, dia tahu environment bekerja dengan IJM, lagi-lagi dia main con dan dia bagus. Bila kita masuk macam fun, tak macam stressful sangat. Lepas tu second interview, saya pergi dekat site. Yang tu jumpa bos saya sekarang ni, Mr. Chai, dengan Amy, BIM lead dulu lah. So saya interview dengan Mr. Chai lagi. So dia kata okay. Dia tengok saya punya profile. Yang penting profile resume kita buat tu memang buang 100% usaha dalam buat resume kita dan tunjukkan kepada mereka yang kita, apa capabilities kita. Yang tu penting. Kalau kita just pergi interview and then just yes and no, yes and no, yes and no, memang graduan lain akan dapat benefit tu sebab diorang pandai bercakap. Kita kena pandai bercakap juga untuk menang dalam interview tu lah. So lepas daripada tu, last interview, terus saya dapat masuk kerja dekat IJM. Saya start as a BIM executive. Dekat situ saya usaha nak buat execution plan, buat methodologies, cuba improvekan sebab Mr. Chai, bos saya pun dia nak yang kita buat BIM dekat office, dekat site boleh nampak. So dia ada banyak jenis software yang kita boleh pakai. Kalau untuk viewer saja, diorang boleh pakai BIM 360 lah. Okay, kalau untuk monitoring, Mr. Chai ada pakai yang jenis kamera, updating kamera everyday. Tu dia boleh pakai dah. And then VR lagi, yang tu dah boleh pakai dah dekat site sebab kita orang dah tunjuk dah. Okey. Nampak sangat menarik perkongsian Hara Anwar. Maknanya bagaimana beliau terlibat secara industri di IJM. Okey, seterusnya kita ada soalan lain. Okey, ni daripada pelajar Koresmiti Sub 6. Okey, daripada Muhammad Ilyas. Okey, beliau ni asalnya orang Sabah juga ni.
Okey, sepanjang pengalaman bekerja dalam bidang BIM, bahagian manakah yang sentiasa menjadi fokus dalam projek untuk anda uruskan? MEP ke, architecture ke atau structure? Atau sekarang ni Okey. skop kerja kamu dekat sana macam mana? Untuk coordinator ke macam mana? Untuk coordinate atau sebagainya? Okay, Noah. Okey. Assalamualaikum Muhammad Ilyas. Terima kasih kerana beri soalan yang tunas. Sekejap lagi saya akan jawab. Okey, dekat IJM sendiri yang saya akan fokus adalah based on coordinating. Coordinating model daripada subcon. Means kita ada electrical subcon, mechanical subcon, HVAC, SEMV, electrical, piping. Semua benda tu kita akan coordinate dekat site lah. So basically saya dan saya punya team hanya handle benda-benda coordination. Kalau clash, kita bagi tahu. So pergi kepada soalan Muhammad tadi, basically depend on apa industri kita masuk. Kalau kita masuk bahagian architect firm, kita akan fokus on architect punya item. Macam dekat IJM sendiri sekarang kita akan fokus on semua. Tapi basically sekarang kita fokus on coordinating MEP system lah. So depend. Kalau kita masuk bahagian structure punya firm, kita akan fokus on designing structure punya structural lah. Kalau kita masuk architect punya firm, kita akan fokus on architect. Tapi tak sebenarnya kita masuk architect firm kita tak fokus semua. Ada architect firm, dia adalah consultant, dia yang handle untuk semua benda. So macam kita orang IJM, kita orang Mencon. So kita kena depend on consultant juga. Consultant, architect, structure. So kita kena fokus on diorang juga, apa requirement diorang nak. Kalau diorang nak ubah untuk item yang ni, so kita kena follow and coordinate on site. Macam tu sajalah. Okey, terima kasih Noah. Okey, seterusnya kita ada soalan seterusnya. Okey, daripada Nur Fazilatul Zaliha Khalid. Okey, ni daripada Volunteers Community Penampang, Puan Zaliha. Okey, okey, ni daripada Sabah tadi daripada Sarawak. Kita sekarang ni pun daripada Sabah pun ada. Okey, okey, soalan dia adalah, okey, menarik juga dengan perkembangan terkini sekarang ni kan. Maksudnya masih banyak ke peluang pelajar BIM ni dengan pandemik sekarang ni. Sebab kalau kita lihat mungkin dalam keadaan COVID sekarang ni kan, bagaimana Noah melihat situasi itu tersebut? Okey, kalau ditanya soalan peluang pelajar BIM ni, kalau tengok sekarang maybe company-company yang lain tak akan ambil, tapi banyak juga company yang tengah buka sekarang untuk pekerjaan BIM. So kalau pelajar yang dah habis, memang high chance untuk masuk BIM tu memang banyak. Asalkan student-student rajin untuk mencari lah. Kalau kita just malas macam tu je, tak akan dapat hasil apa-apa lah. Kalau kita usaha, macam kita hantar resume dekat satu company, kita jangan stick untuk satu company je. Kita apply untuk company lain lagi. Apply untuk semua company tak apa. Lepas tu nanti kita akan follow up. Jangan biarkan diorang senyap. Cara dia macam tu je. Bila kita hantar resume, seminggu diorang tak respon, kita buat follow up later. So kita tanya, open for BIM ke, ada chance untuk saya pergi interview ke. Lepas tu diorang akan reply juga. Diorang akan reply, pasal pandemik kita mungkin akan hold dulu, lepas MCO baru kita akan buat. Sometimes majikan akan respon macam tu. Okey, seterusnya kita ada satu lagi soalan. Okey, mungkin penerbit boleh tunjukkan. Okey, ni daripada pelajar kursus MITI Sub 6 yang sedang menjalani WBL sekarang ni. Dia Amir Farid. Okey, daripada Kedah Okey, pelajar tersebut. Okey, saya pelajar kursus MITI Sub 6 sekarang tengah WBL semester 6. Okey, patut ke saya sambung untuk degree atau terus bekerja? Boleh bagi pendapat. Okey. Okey, Amir Farid, terima kasih kerana bagi soalan. Bagi saya lah, kalau nak sambung degree, teruskan. Tapi jangan lari dari bidang. Macam sekarang KKSB kita ambil architectural technology. Jangan lari dari bidang tu. Kalau kita lari memang step kita salah dari kat situ. Dia tak salah. Asalkan bidang industri, construction, nak masuk structure punya degree ke, nak masuk architectural degree ke, tak kisah. Sebab sekarang
basically orang utamakan degree tapi profession dalam Revit. So kalau ada degree certificate dengan Revit, memang high chance orang akan terus ambil. Memang high chance sebab sekarang peluang pekerjaan memang require Revit. Kalau ada degree, boleh ambil, teruskan. Jangan jadi penghalang, oh sebab saya dekat KKSB, saya tak teruskan kerja, saya dapat duit banyak. Tak. Dia ada rezeki orang masing-masing lain. So kalau ada rezeki masuk degree. Bila kita keluar dari degree, kita buat sertifikat tu, dengan kita cakap kita boleh buat Revit. Tunjukkan kemahiran Revit dengan degree tu sekali. Confirm dapat masuk mana-mana syarikat. Okey. Itu kita dengar kata-kata semangat dan motivasi daripada Khairul Anwar. Okey, seterusnya kita buka untuk last soalan sebelum kita nak tamatkan sebentar lagi. Okey, daripada saudara Syarizal. Okey, Assalamualaikum Noah. Saya dari College Community, saya nak tanya, adakah BIM modeling ini demand untuk masa sekarang ni dan yang akan datang? Okey, macam mana pandangan daripada Noah yang sekarang berada di industri? Okey, Syarizal, terima kasih kerana menanyakan soalan. Okey, BIM modeler ni memang demand untuk masa sekarang sebab tak banyak lagi orang yang mahir dalam BIM. Kebanyakan semua orang dah ambil degree, dah ambil master tapi tak tahu langsung BIM. Itu keburukan bagi diorang yang tak tahu BIM. Sekarang dekat CIDB memang diwajibkan BIM. So bila kita masuk sekarang memang high demand. Jangan sampai nantilah 10 tahun kemudian lah baru saya ambil. 10 tahun kemudian tu banyak dah orang dah tahu BIM. Kebanyakan dah pakai BIM, tak pakai CAD lagi dah. Dekat situ kita dah banyak cabaran. Banyak lawanan, kita punya lawan dekat graduan lain. Maksudnya kalau ada peluang nak kerja. Memang high demand sekarang. Okey, okey Noah. Jadi kan kalau kita tengok tadi daripada industri, daripada macam-macam soalan tadi, dan saya rasa mungkin kamu boleh cerita sikit kot bagaimana persediaan untuk pelajar-pelajar ni untuk pergi ke WBL. Sebab sekarang ni kita ada pelajar-pelajar yang ada 2 semester di college. Kemudian kita lihat dalam keadaan yang COVID sekarang ni bagaimana mencabarnya dekat industri. Jadi apa ilmu yang mereka perlu ada dan persediaan yang mereka perlu lakukan ketika ini untuk pergi ke WBL. Okay, basically first yang kita perlu ada memang basically ilmu BIM lah. Sebab bila interview confirm majikan akan tanya banyak soalan dan banyak pasal Revit lah. Banyak pasal construction. So apa yang kita perlu prepare adalah prepare diri kita sendiri. Kita yakin dan tak yakin, itu nombor 1. Paling penting lah. Kita kena yakin yang kita boleh pergi cakap, interview apa semua. So bila kita dah pergi macam tu, hasil kerja kita semua tu kita kumpul, jangan dibuang langsung. Apa yang lecturer sampaikan waktu kelas, tolong fokus dan tolong updatekan diri sendiri lah. Sebab basically apa yang lecturer ajar dekat college memang 100% dia akan pakai dekat luar. Sebab itulah pentingnya lecturer bila kita nak maju ke depan. Tanpa lecturer dan kawan-kawan kita takkan maju. Dari lecturer dengan dari kawan punya information kita boleh belajar, kita boleh kumpul untuk upgrade kita punya diri sendiri. So bila interview kita tak adalah nak gagap, kita kena fokus on apa matlamat kita nak pergi interview. Kenapa kita nak masuk company ni? Preparation macam tu yang kita perlu ada. Contoh, kita dipanggil oleh company yang A. Kita kena study company A. Kita kena tahu apa company dia. Kita kena tahu cara dia buat kerja. Kita kena tahu macam mana projek apa yang diorang dah selesai yang gempak-gempak. So kita boleh kata macam kita boleh impresskan kita punya interviewer lagi. Oh, korang tahu kita punya company. Yelah, saya dah lama dah minat dengan company Encik. Macam tu. Kita kena impresskan kita kena impresskan company tu sendiri kalau kita nak masuk. Tak boleh lah nanti interview tanya, korang tahu ke company kita ni? Tak tahu. Memang interview tak impresif dengan orang yang nak interview macam tu. Dia kena orang yang interview yang yakin dan confident dengan jawapan yang dia ada. Oh, saya tahu company ni. Dah lama dah saya usaha. Saya memang dah nak masuk company ni.
company ni dah berjaya buat projek ni, staff dia macam ni, so saya nak rasa environment sendiri dalam company ni dan nak belajar macam tu. Kita sebenarnya sepanjang perjalanan hidup untuk belajar saja. Okey Noah, saya rasa hari ni betul-betul banyak tips yang Noah dah bagi. Kemudian saya tengok maknanya kita kena cuba, jangan mengalah. Kemudian Betul. kita tengok kesungguhan tu walaupun ada masalah transportation ke, jauh daripada keluarga, tapi Noah tetap teruskan. Maknanya apa ni, kita benda yang cabaran tu tetap akan datang, tapi maknanya kita hadapi dia dengan cara yang rasional, dengan cara yang paling terbaik. Kemudian satu lagi tips Noah tadi yang saya sempat rakamkan tadi, maknanya kita kena tingkatkan ilmu komunikasi tu lah. Cara untuk kita temu duga, komunikasi. Kita kena tunjukkan yang kita ni sebenarnya kita dah ada ilmu tu sebenarnya. Kita dah ada kebolehan tu, tapi kadang-kadang bila kita tersekat dari segi komunikasi, kita tak boleh nak sampaikan idea, kemudian kita stuck disebabkan komunikasi. Jadi mungkin pelajar-pelajar Cosmiti ni sebelum tamatkan pengajian semester 4, kamu kena ambil tips-tips yang Noah sampaikan tadi untuk kita improve diri kita sebelum kita pergi ke WBL dan seterusnya kita ke alam dunia pekerjaan yang sebenar. Okey, Noah, mungkin untuk yang slot yang terakhir, mungkin Noah boleh ceritakan berikan sedikit motivasi kepada semua pelajar, motivasi dan juga apa yang kunci kejayaan yang Noah capai sekarang ni, yang macam ni Noah boleh capai dalam keadaan sekarang ni. Okey? Okey. Bagi saya, paling penting adalah kepercayaan kepada diri sendiri. Kamu boleh ke tak boleh? Yang tu je. Okey, kalau macam contoh trust yourself, bagi saya, saya boleh interview ke tak boleh ni? Saya yakin. Kena yakin. Saya boleh interview ke? Saya boleh masuk ke company ni? Kalau kita yakin dapat masuk, boleh. Tapi kita sometimes kena break the rules. Kita yakin, tapi kita kena pangkal yakin tu, kita cari lagi interview lain. Faham tak? Maksudnya kalau kita yakin yang kita boleh masuk dah sebab kita punya skill and kita punya abilities, kita tak boleh nak fokus satu je untuk berjaya, satu jalan je. Kita kena pilih banyak jalan. In case jalan yang A ni problem, stuck, kita kena pergi jalan B. Kalau jalan B pun problem, at least kita ada jalan C. Yang tu kita kena yakin pada diri kita sendiri yang kita ada banyak jalan boleh pergi. Bukan satu jalan sahaja. Okay, yang kedua adalah give something back. Maksudnya give something back ni macam beri kembalilah apa yang kita dapat. Contoh, kita dapat kerja tu. Kita kena beri 100% kepada company tu. Terima kasih lah. Kalau macam terima kasih lah bagi saya dapat, alhamdulillah lah saya dapat kerja dekat contohlah IJM. So saya kena beri balik. Macam beri balik. Saya kena bagi dia balik, bagi dia teknologi yang baru lah, bagi dia usaha, macam bagi dia positif punya item, bagi dia balik lah. Dia approve kita kerja. So kita kena bagi dia balik apa. So kita kena smoothkan beam, kita kena bagi semua tu. Okay. Lepas tu 20% bagi saya adalah work like hell. Kita kena bekerja keras daripada pagi. Walaupun macam saya kata, dulu saya just naik train, naik bus, jalan jauh tau. Sebab daripada tempat saya ke Wangsa Maju, kalau saya naik public transportation dulu, mau dekat 1.5 jam baru saya sampai dekat tempat kerja saya. Saya gerak pukul 6.30, saya sampai pukul 9, ngam-ngam office buka. Memang tough gila. Rasa nak nangis pun ada, tapi disebabkan kepercayaan pada diri sendiri yang alah ni sekejap je, next month ke bulan depan ke tahun depan nanti Allah bagi rezeki lebih lah. So kita kena buat sebab apa? Sebab bukan sebab duit semata-mata. Sebab Allah sendiri lah. Kalau ada kita orang ada kepercayaan masing-masing. Kalau percaya pada Tuhan terus, sebab Tuhan akan bantu kita bila kita susah. So kita susah dulu, nanti baru kita senang-senang kemudian. Bila kita dah rasa selesa, baru rasa okey lah. Okay, nombor yang ni 25%, don't be afraid to fail. Jangan takut untuk gagal. Saya pernah gagal sekali lepas daripada Mitra Jaya, saya tak ada kerja 3 bulan. Tapi saya tak takut. Saya terus cari je. Saya terus cari tempat kerja, tempat interview. Saya communicate balik, call diorang, email diorang. Sampailah saya dapat kerja dekat Revit Crew tu. So, fail dekat college dengan fail dekat luar jauh beza. Fail dekat college kita boleh fix kembali.
Fail dekat luar kita boleh fix, tapi agak tough sebab kita tak ada siapa-siapa. Diri kita sendiri je yang fix dekat luar. Kalau dekat college kita macam ada Cik Bukhari yang nak boleh tolong untuk selesaikan masalah, lecturer-lecturer semua boleh selesaikan masalah. Tanya je, oh Cik Bu, saya ada masalah macam ni lah Cik Bu. Cik Bu akan bagi solution. Dari situ kita kena belajar. Jalan bukan satu, ada banyak jalan kita boleh pilih. Cuma daripada cara kita nak execute jalan tu saja. So, okay, lepas daripada tu 10% ni ignore the naysayers. Naysayers ni orang yang cakap belakang. Abaikan dia orang. Kau tak boleh ni, kau tak boleh masuk, kau masih lembab lagi ni, kau tak boleh ke depan. Orang macam dulu, alah kau ni budak college community je. Alah kau ni apa je. Kita orang jangan pedulikan dia orang. Yang itu yang paling penting. Jangan pedulikan sebab bila kita layan perangai dia orang, kita akan down tau. Bila kita down, kita takkan dapat maju ke depan sebab kita punya trust yourself lah menurun. Sebab yang naysayers tu dah naik dah. Macam contoh yang ini kepercayaan pada diri kita, yang ini orang lain. Bila orang lain tu naik, kepercayaan pada diri kita ni turun. So kita tak akan percaya yang kita boleh dapat. Alah aku ni tak dapat lah sebab aku ni budak college community je. Alah aku ni bodoh lah, aku tak dapat lah nak pergi masuk company yang besar macam ni. Jangan takut, terus je. Ignore diorang. Try je. Diorang cakap macam tu sebab diorang jealous dengan diri kau sendiri je. Yang kau boleh pergi sebenarnya tapi diorang saja nak jealouskan, sakitkan hati je. So abaikan diorang, pergi je. Macam tak yakin company besar. Oh ni company besar ni, aku tak yakin lah dapat masuk. Masuk je, try je. Kalau fail pun tak dapat masuk, tak apa, cari company lain, kita belajar. Okay, yang 5% break some rules. Yang ini sometimes saya buat lah. Kita kena break yang ada dekat rules yang kita buat pada diri kita sendiri. Macam contoh trust yourself, kadang-kadang saya break juga. Oh saya tak percaya diri saya yang boleh masuk sini, tapi tiba-tiba dapat. Dia kena macam tu, yakin dulu, nanti baru break. Bila kita break, aku dapat masuk sini, aku break the rules lah, aku pergi company lain, cari. Lepas tu dapat company lain, aku break lah, pergi company lain lagi. Maksudnya kalau kita ada 5 offer letter, baru kita boleh break. Company ni bagus ke tak? Tak, okay kita break. Tak nak. Company ni bagus ke? Tak, okay kita tak payah ambil ni. Yang ni bagus ke? Tak. So macam tu, kita kena pilih, kita kena pergi semua interview. Lastly, kita kumpul segala offer letter, baru kita bagi tahu satu-satu company tu, sorry saya tak dapat nak masuk, sorry saya tak dapat nak join company korang. So kita kena ada kepercayaan pada diri sendiri. Itu adalah 6 rules yang saya ambil lah. Tapi banyak lagi sebenarnya. Okay, itu saja Cik Bu. Okey, terima kasih Noah. Saya rasa 6 benda tu sangat berharga lah untuk mereka pegang. Okay, untuk capai kejayaan. Sebab kalau kita lihat sebab daripada awal tadi, perjalanan Noah ni bukan mudah Okay, dia bermula, dia orang Sabah, Lahad Datu. Betul. Kemudian bergerak ke Kuching, College Community Kuching, ambil sijil, bermula daripada sijil Betul. Kemudian habis sijil, beliau bergerak ke Politeknik Kota Kinabalu. Tapi disebabkan dia dapat tawaran Budi Information sebab atas minat beliau bergerak pergi ke Sabak Benam. Sebab kadang-kadang ada pandangan orang, Sabak Benam jauh lah kan, tak best lah Sabak Benam. Tapi tengok pengorbanan Noah tu sebab atas minat dia tu, daripada Lahad Datu ke Kuching, lepas tu ke Sabak Benam kan. Okay, lepas dekat Sabak Benam tu, waktu saya sampai Sabak Benam saya ingat lagi, time tu saya patah baru lepas accident motor. Tapi saya hari ni saya accident motor, esok saya terbang dah pergi Sabak Benam. So injury saya tu masih secure yang tahu. Secure yang interview. Cik Bu ada sekali kan? Waktu interview tu lah, waktu tu. Betul. Saya memang tak boleh jalan lagi. Okey. Jadi itulah dia punya pengalaman cabaran kan untuk ni. Okey, daripada ni kemudian pergi ke Sabak Benam. Kemudian alhamdulillah mula duduk di kawasan Lembah Kelang. Okey, kerja di Mitra Jaya di Puchong kan. Okey, daripada Puchong. Kemudian bergerak pergi ke Rabbit Crew, kemudian sekarang di IJM di tengah-tengah bandaraya Malaysia. Okey. Dan di kawasan TRX, sekarang ni maknanya Senior BIM Executive di IJM Corporation Berhad. Dan sekarang ni Noah menguruskan pembinaan untuk bangunan menara Affinbank. Jadi mungkin kalau lepas ni kamu ke Kuala Lumpur nampak menara Affinbank, ingatlah Noah.
Okay, okay, saya rasa kita pun sebenarnya sedar tak sedar dah sejam 10 minit dah kita bersiaran secara langsung. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada semua yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dan saya rasa memang satu perkongsian yang sangat menarik selama sejam ni. Kita boleh dapat banyak perkara daripada Noah. Okey, jadi Noah, mungkin sebelum kita tamatkan sesi kita pada hari ini, mungkin boleh bagi satu kata-kata akhir kepada semua yang berada dengan kita pada hari ini. Mungkin keyword ataupun apa kata-kata terakhir lah daripada Noah sebelum kita tamatkan sesi kita pada hari ini. Okey Noah. Okey, saya Khairul bin Jerado. Terima kasih Encik Bukhari dan pihak College Community Sabak Bernam untuk berjemput saya buat talk. Apa yang saya boleh katakan sepanjang talk ni kepada semua pelajar-pelajar, tak kira lah yang fail ke, yang hebat-hebat dekat atas ke, harap korang semua tak berhenti berusaha lah. Sebab tangga kejayaan adalah usaha. Usaha pada diri sendiri. Kalau kita tak usaha, kita tunggu orang lain, memang tak. So kita kena usaha diri sendiri lah. Berjaya tak berjaya, kita kena try. Fail, kita kena try lagi. Bila kita jatuh, kita naik. So kita kena pandai lah dekat situ. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih Noah. Saya rasa memang tepatlah orang yang kita panggil Noah pada hari ini untuk berkongsi dengan kita. Okey, mungkin ialah daripada segi cabaran, kemudian jejak dia langkah dia daripada dulu bergerak sampai sekarang. Kira beliau berjaya survive lah. Okay, daripada bermula sijil, gila diploma, kemudian jadi BIM Executive dan sekarang daripada BIM Modular bergerak jadi BIM Executive, kemudian sekarang dia jadi Senior BIM Executive di satu syarikat yang terkemuka lah di Malaysia. Okay, jadi sampai di sini saja rancangan kita pada hari ini. Kita bukan setakat di sini saja sebab ini baru episod pertama. Lepas ni kita akan ada lagi bersama dengan industri, bersama dengan pensyarah jemputan daripada luar, kemudian daripada alumni, daripada engineer yang kita akan jemput selepas akan datang. Kemudian ada juga arkitek yang kita akan jemput untuk bersama-sama dengan College Community Sabak Bernam. Disebabkan pandemik sekarang ni, jadi kita akan buat webinar ini secara online lah. InsyaAllah kita akan bawakan aktiviti-aktiviti yang menarik lah sepanjang aktiviti webinar kita. So kita pun cuba secara santai supaya benda tu santai tapi sampai. Kita tengok macam mana Noah kongsikan pengalaman daripada hari ini. Jadi saya harap semua pelajar boleh pegang perkara tersebut dan lepas ni kita boleh bawa sebagai kita punya guideline lah untuk kita capai kejayaan secara bersama. Okey, last sekali kami daripada pihak College Community Sabak Bernam mengucapkan jutaan terima kasih kepada Khairul Anwar Jerado. Okay, beliau memang salah seorang pelajar yang cermelang start daripada dia masuk, kemudian dia mewakili College Community, Majlis Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar sampai ke peringkat kebangsaan, mesyuarat dengan menteri dan sebagainya di Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan. Jadi dan bukan saja dari segi kurikulum tapi akademik beliau pun begitu cemerlang. Okay, dan kecemerlangan itu bukan dibawa di College Community saja, dia bawa juga pergi ke industri. Jadi itu yang kita nak, disebabkan kepercayaan daripada industri, daripada BIM Executive beliau dilantik sehinggalah sekarang ni memegang jawatan Senior BIM Executive. Okey, sampai di sini saja rancangan kita pada hari ini. Okey, sebelum tu kita mohon semua untuk like dan subscribe kita punya channel DAT KKSB Okay, jadi lepas ni kalau kamu bila dah subscribe tu, nanti lepas ni kalau ada apa-apa event lagi daripada College Community Sabak Bernam, kita boleh join secara bersama. Okay, terima kasih lagi saya ucapkan sebab ada daripada Sarawak, ada daripada Sabah, ada daripada Kedah dan sebagainya. Jadi insyaAllah lepas ni kita akan open lebih ramai lagi. Okay, tadi bersama-sama dengan kita juga adalah Puan Norawati, iaitu adalah Timbalan Pengarah Akademik College Community Sabak Bernam. Okay, terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir pada hari ini. Okay, terima kasih sekali lagi kepada Khairul Anwar Jerado. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih, kita jumpa lagi. Okay. Audio Jungle.
Audio Jungle.